Iaitu bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan memakai cemara, yakni menambah rambut lain. Kita dah baca di Masjid Jelutong yang ni, cerita tentang larangan pakai rambut palsu. Ataupun bagi mahkamah dulu. Mahkamah dulu hakim pakai rambut Princess Light tu. Dia panggil wig. W-I-G. Wig. Wig tu haram. Dan kita dah cerita dah di Masjid Jelutong hari tu. Orang yang jadi mafatih lil khair, pencetus kepada kebaikan dalam tajuk ni. Siapa dia? Hakim Tan Sri Hashim Yub Abdullah Sani. Saya ingat tahun berapa dulu, tahun 70-an ke 80-an macam tu dulu. Saya dulu mengaji sekolah lagi masa tu. Masa tu yang Arif Tan Sri Hashim Yub Sani ni, dia jadi hakim mahkamah tinggi ke apa ke masa tu. Dia hakim yang pertama di Malaysia ni, tak mau pakai wig tu. Dulu semua hakim pakai wig rambut Princess Light tu. Dia tak mau. Mungkin dia zaman tu dia duk pergi mengaji, dia jumpa hadis ni dan dia tak mau buat benda tu. Dia menjadi pencetus, menjadi pemula kepada kebaikan. Sebab apa? Sebab pakai wig itu haram. Ini sekali kita nanti baca apa hadis dia yang kata benda tu haram. Sekian lama semua hakim pakai. Mai tang dia tahu pakai. Dan dia ubah daripada pakai wig tu, hakim pakai tu. Kalau hakim mahkamah tinggi dia pakai lagi panjang. Kalau hakim mahkamah ni pakai hat pendek. Lagu tu. Dia ubah daripada wig, dia pakai songkok. Jadi satu kejutan pada masa tu dalam institusi kehakiman Malaysia. Satu kejutan. Pasal apa? Pasal mahkamah kita exactly duplicate British punya sistem. Dia duplicate sampai hakim, sampai pakaian hakim, sampai bahasa yang digunakan di mahkamah, sebutan yang disebut di dalam mahkamah, semua duplicate daripada sistem undang-undang British. Jadi sudah sewajarnya dibuat pindaan. Macam kita kata budak-budak pengakap di sekolah kan. Bila tabik 3 jari. 3 jari ni pasal apa? Pasal apa 3 jari? Pasal scout ni Lord Baden-Powell. Orang yang introduce scouting ni. Dia orang Kristian. So 3 dengan Kristian ni cantik lah. Kan? Dia dengan Trinity dia ni. So bila dia buat scout, dia perkenalkan tabik 3 jari. Orang Islam di Malaysia tidak salah kalau nak aktif di dalam pasukan scout. Tidak salah. Tapi modify lah tang mana patut. Modify. Instead of tabik 3 ni, kita buat tabik macam tu ke? Macam mana polis tabik tu? 5 jari. Nak polis ke? Nak buat lagu Ashkar lagu tu ke? Macam mana ke? Tak apa. Lagu mana pun tak apa. Tapi tak usahlah 3. Pasal apa? Takut. Saya lagi kok menyerupai fahaman mereka. Takut yang tu. Pindaan itu tidak bawa apa-apa. Kalau kita faham, kalau kita reti, bagus dibuat pindaan itu. Maka Tan Sri Hashim Yub Abdullah Sani, dia pindah. So 2 benda yang dia pindah pada masa tu. Yang pertama apa dia? Wig ganti dengan songkok. Sampai hakim yang bukan Islam pun pakai songkok hari ni. Okey? Dia dapat pahala pasal dia ubah benda tu daripada benda yang dilarang oleh agama kepada benda yang baik. Dia dapat pahala. Dan selagi mana sistem kehakiman yang duk ada ni duk buat macam tu, selagi tu dia duk generate pahala untuk Tan Sri Hashim Yub Sani. Beruntung dia. Ni yang Nabi kata apa? Fatuba liman, maka beruntunglah kepada orang mafatihal khair, yang memulakan buka anak kunci kepada kebaikan. Beruntung dia. So Tan Sri Hashim Yub Sani yang kedua dia ubah apa? Panggilan dalam mahkamah. Dulu lawyer ataupun pegawai pendakwa ke apa ke address hakim sebagai my lord dulu. My lord. My lord ni maksud dia apa? Kalau translation Quran, my lord tu refer kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh my lord. Dia ubah. Tak mau panggil my lord, panggil yang arif. Yang arif. Dan alhamdulillah perubahan yang dicadangkan oleh dia diterima. Dan sampai hari ni orang duk pakai lagu tu, sampai hari ni dia dapat pahala insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Membuat perubahan kepada kebaikan itu disuruh. Tapi nak kena kuat lah. Nak kena kuat. Pasal apa? Pasal belum tahu kita buat tu orang boleh terima ke tak. Kalau orang tak boleh terima, kena kita. Maka orang yang mempunyai jiwa yang kuat, dia boleh memimpin perubahan ini. Perubahan daripada tak baik kepada yang baik.
daripada yang dilarang Allah kepada yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia berjaya buat benda ni. Kan pasal apa? Pasal hadis riwayat daripada Muawiyah radhiyallahu an. Kata dia, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanha an hazihi al-qussah. Kata Muawiyah, dia kata aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang pakai qussah, pakai wig ataupun pakai rambut palsu. Muawiyah kata aku dengar, telinga aku dengar Nabi terang-terang larang. Tidak boleh pakai rambut palsu. Wig tak boleh pakai. Wa yaqul, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ma halakat banu Israel hina takhazaha nisa'uhum. Nabi kata sesungguhnya di antara punca kebinasaan Bani Israel ialah apabila orang-orang perempuan daripada kalangan Bani Israel duk start pakai rambut palsu. Allah marah di antara sebab kebinasaan Bani Israel. Nabi kata, dan hadis itu hadis sahih riwayat Imam At-Tirmizi. Tak boleh. Tuan-tuan, kalau rambut palsu orang perempuan pun tak boleh pakai. Hadis ni kata apa? Bani Israel, orang perempuan Bani Israel pakai, Tuhan marah. Di antara sebab mereka dibinasakan adalah sebab tu. Kalau orang perempuan pun tak boleh pakai rambut palsu, bolehkah orang laki-laki pi berlakon jadi pondan, pi duk pakai rambut palsu? Lagi tak boleh. Hari ni kita dihidangkan, kita dijamu dalam TV ni, pak-pak lawak ada dalam TV ni semua. Jantan piduk pakai lagu perempuan tu, sudahlah pakai perempuan itu salah. Piduk bubuh rambut palsu nak pergi jadi perempuan, lagi salah. Tak ditegung. Benda ni wajib ditegung supaya kesalahan itu dapat dihentikan. Dan lagi satu dia kata apa? Ani bin Abbas qal la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutashabbihat birrijal minan nisa wal mutashabbihin bin nisa minar rijal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat perempuan nak jadi orang jantan, tomboy. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat orang jantan nak jadi perempuan, pondan. Baik tomboy, baik pondan. Dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.